Dan kalau nak bertanya secara langsung pun boleh, ya, ataupun kalau rasa segan tulis memo bagi pada urustia pun boleh, ataupun malam ni saya buka line khas. Jadi tuan-tuan boleh hantar SMS terus pada saya. WhatsApp pun boleh, WhatsApp. Ustaz moden sekarang, WhatsApp pun boleh. Ya, saya bagi nombor, jadi tuan-tuan boleh SMS. Tapi janji saya tidak semua soalan kita akan jawab itu pada round yang kedua, insyaAllah, ya. Jadi saya bagi nombor telefon saya 012-396-1197. Saya ulang lagi sekali, 012-396-1197. Baik, jadi untuk memindahkan masa, saya ingin terus kepada Al-Fadil. Panel pertama kita Saibul Samah, ya, Al-Fadil Ustaz Nur Azmir bin Haji Alias. Bersesuaian dengan tajuk kita, kepimpinan mengikut cara Rasulullah SAW, sesuai pula maulid Rasul. Ayat Quran pun ada sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ila akhir ayat yang saya tidak jelaskan maksudnya, puan-puan pun faham, iaitu Quran menjelaskan bahawa pada diri Rasulullah SAW itu adalah sebagai satu contoh ikutan yang baik dalam hal kehidupan manusia. Jadi secara tepatnya sesuai dengan tajuk kita, maka kita melihat Rasulullah SAW ialah contoh pemimpin yang hebat. Bukan diperakui di zaman Rasulullah SAW lagi para sahabat, bahkan hari ini pun manusia tetap mengakui hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin. Jadi mohon penjelasan pada Ustaz di peringkat awal, lebih kurang 15 minit Ustaz, insyaAllah. Bila saya pegang mikrofon tu faham-faham ajalah. Maksudnya tu hampir-hampir lah Ustaz, insyaAllah berarti. Maknanya kita nak tengok macam mana Rasulullah SAW ni begitu hebat. Apa ciri-ciri yang ada pada dia yang menyebabkan dia ni atau Nabi kita tetap menjadi contoh dalam soal kepimpinan yang terbaik. Jadi mohon Ustaz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmaduka rabbi kama 'allamtana an nahmada. Wa usalli wa usallim ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Tuan pengurusi, sahabat ahli panel, Dif kehormat, tuan-tuan dan puan-puan, tetamu majlis dan program yang dirahmati lagi dikasihi sekalian. Pertama-tamanya, saat dan ketika ini untuk selama-lamanya kita bersyukur dan merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana menghadiri dan turut serta dalam majlis ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak mampu untuk mendorong dan memotivasi diri berasaskan kefahaman dan juga kejituan penghayatan, akhirnya mencontohi baginda Nabi SAW mengikut kemampuan keupayaan yang terdaya pada diri kita. Memang dah menjadi lumrahnya iman itu sifatnya ada masanya menurun, ada masanya menaik, ada masanya statik. Maka dengan adanya majlis-majlis yang seumpama ini, barangkali yang sedang jatuh merudum itu terangkat kembali. Yang statik dan nampaknya tak bergerak-gerak akhirnya menunjukkan perubahan. Kerana nak berubah itu bukannya mudah, bukannya senang. Halangan dan cabarannya sangat getir dan sangat mencabar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sesungguhnya tidak sempurna iman kita, melainkan menjadikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasih, iaitu yang dicintai, yang disayangi, mengasihi yang lain-lain.
hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa tidak sempurna iman itu, melainkan kamu dapat menjadikan aku lebih kamu kasihi daripada anak-anak, isteri kamu, ibu dan bapa kamu dan manusia keseluruhannya. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita dan perbincangan ini mampu untuk kita membentuk suatu keazaman dan tekad yang jelas untuk mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi dinyatakan tadi, apabila kamu benar-benar cintakan Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sekiranya kamu cinta dan kasih benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikut aku. Maknanya tuan-tuan, tidak ada jalan yang membawa kesejahteraan di dunia dan di akhirat melainkan jalan yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi satu ketika tuan-tuan bersama dengan sahabat, dia ambil satu ranting kayu, dia lakarkan di atas bumi ini satu garisan lurus. Nabi kata, inilah jalan aku, hendaklah kamu ikut, selamat. Dan Nabi mencontengkan kiri dan kanan daripada garis yang lurus ini, dan janganlah kamu ikut jalan yang kiri dan kanan ini, kerana itu adalah kesesatan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila sebut tentang kepimpinan, itu satu perkara yang sangat penting, tuan-tuan. Ya? Kepentingannya itu, tuan-tuan, sehinggakan Nabi menyatakan apabila kamu berjalan berdua, bertiga, maka lantiklah seorang pemimpin, tuan-tuan, untuk memudahkan urusan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, perkara yang diambil berat oleh para sahabat, sebaik saja kewafatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipastikan, maka tuan-tuan, yang diuruskan sebelum pengkebumian jenazah mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah melantik penggantinya, tuan-tuan. Bila nak melantik ni, tuan-tuan, ialah berlakulah perkara-perkara yang kadang-kadang didorong oleh rasa terbaik, ataupun tuan-tuan mencari kesesuaian, kemantapan, pilihan yang tepat. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan sampai orang kata bertegang urat, bertegang leher, tuan-tuan, untuk memilih yang baik. Bila sebut tentang pimpin ini, tuan-tuan, ialah selalunya tangan. Dan kita boleh bayangkan bila sebut pemimpin, daripada perkataan pimpin, maknanya ialah membawa orang yang dipimpin ke satu arah tuju yang telah ditentukan matlamat dia. Sebab tu kalau kita tengok kita memimpin orang untuk melintas jalan, ada matlamatnya, tuan-tuan, kan. Contohnya kalau suami isteri yang baru seminggu kahwin sudah tentu berpimpin, tapi tak tahulah kalau dah 14 tahun sama ada pimpin ke tak, tuan-tuan. Tapi orang Kajang insya-Allah lintas pimpin, tuan-tuan, kan. Orang lain saya tak tahu, tuan-tuan, ya. Kadang-kadang kadang-kadang isteri dah melepas seberang dah, suami lambat dia jalan. Isteri kata cepatlah sikit, lambat betul. Orang tua ni kata hege-hege, orang nak pergi shopping ni buang masa betul, tuan-tuan, ya. Apa yang terjadi, tuan-tuan? Barangkali kalau tidak dipimpin, maka berlaku kecelakaan. Samalah seperti yang kita gambarkan, anak-anak kecil, tuan-tuan, yang barangkali tidak ada keupayaan untuk menilai dan memastikan keselamatan untuk menyeberang jalan. Tuan-tuan, sudah tentulah kita kadang-kadang bila anak kecil kita pegang tangannya, kan. Kadang-kadang kita pula anak ramai, kan, seorang pegang kiri kanan, ada dua lagi, tuan-tuan. Kita pun pegang baju ibu, pegang baju umi, pegang, jangan tak pegang. Melintas, sekumpulan berderap pergi, tuan-tuan, kan. Maknanya dipimpin. Sebab itu, tuan-tuan, bila katakan pemimpin, dia membuat sesuatu yang betul, tuan-tuan. Dia membuat sesuatu yang betul. Cirinya pertama itu membuat sesuatu yang betul. Kalau pengurus ini ialah dia melakukan sesuatu dengan betul caranya. Pemimpin ini, tuan-tuan, dia tentukan ada tuju macam mana nak buat, macam mana nak bawa pengikut-pengikutnya kepada suatu arah tuju yang mendatangkan kesejahteraan kehidupan. Dalam konteks Islam, sejahteranya di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, telah mengasaskan kepimpinannya, tuan-tuan, ialah pertama sekali ciri-cirinya, tuan-tuan, ialah kepribadiannya, kan. Kepribadiannya itu melengkapi syarat-syarat untuk menjadi pemimpin,
dari segi kelayakannya tuan-tuan. Sebab tu Nabi kata kalau diletakkan seseorang yang kurang sesuai untuk menjadi pemimpin, fantaziru sa'ah, maka tunggulah kecelakaannya. Hatta dalam konteks perkahwinan pun sebagai madrasah untuk melahirkan pemimpin-pemimpin, disuruh kepada lelaki mencari pengurus-pengurus yang baik. Dikahwini perempuan itu kerana 4 perkara. Tuan-tuan, disebut yang ujung sekali, hendaklah kamu memilih yang agama, kerana agama itu akan kamu lahirkan perkara-perkara ni, perkara-perkara yang menyuburkan agama. Tuan-tuan, agama, ciri-ciri keagamaan yang ada pada perempuan itu menatijahkan penyuburan dari sudut kehidupan beragama, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain tuan-tuan meraihkan kecenderungan sifat manusia ni, melihat dari segi kecantikannya, dari segi keturunannya, dari segi orang kata harta benda dan juga kesediaan dunianya. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, sebab itu Nabi SAW ada sifat yang wajib tuan-tuan. Ada orang kata takkan sifat Nabi 4 je. Sifat yang wajib, yang diketahui, yang wajib diketahui, yang mesti ada. Sifat-sifat yang lain tu banyak, kalau nak disebut tak terkira. Tuan-tuannya, kerana apa? Kerana nak tahu tentang banyaknya sifat, maka tengok berapa banyak namanya. Kerana daripada banyaknya nama datang daripada banyaknya sifat, banyaknya sifat datang daripada kita tahu tentang nama-namanya. Maka tuan-tuan, sifat yang pertama yang ada pada diri Rasulullah SAW ini bersifat benar. Tuan-tuan, benar itu dalam segala aspek kerangkanya sebagai seorang Rasul dan sebagai seorang Nabi, tuan-tuan, yang dicontohi kepada kita. Sifat benar. Walaupun Nabi kata kamu bersifat benar itu dalam keadaan kamu menyatakan benar itu, kamu dalam keadaan yang menderita, dalam sakit. Sebab tu tuan-tuan, kita tengok kita sendiri pun akan menyakitkan orang yang bercakap benar. Dalam konteks rumah tangga contohnya, kadang-kadang kita tanya, siapa yang letak cawan dekat lantai ni sampai ayah tersepak? Siapa? Kan? Tuan-tuan, anak-anak kita takut. Apa sebab tuan-tuan? Pernah terjadi anak-anak tu mengaku, maka kena sengkelat. Kan? Saya ayah, saya letak. Apa pasal kau letak situ? B kena. Tuan-tuan, kali kedua, siapa yang letak? Tak tahu siapa-siapa dah. Sebab apa? Sakit tuan-tuan cakap benar ni. Kan? Tiba-tiba anak, tak ada siapa-siapa melainkan Umi yang letak. Dah tuan-tuan kan, serba salah tuan-tuan kan. Maka kita bercakap je lah, dan kali letaklah tempat yang sesuai. Tuan-tuan, itu dah 10 tahun kahwin kan. Kalau baru kahwin, abang suka saya yang letak cawan kat sini. Kan? Tuan-tuan, bersifat benar tuan-tuan. Hari ini tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, mampukah kita berkata benar? Tuan-tuan kan, ada orang kata, wah tak apa Ustaz, kita cakap benar, tak apa, kita gunakan konsep taqiyah. Ini satu cabaran yang besar pada hari ini. Tuan-tuan, cara-cara pola pemikiran yang masuk dalam soal kepimpinan. Kemudian itu tuan-tuan, soal amanah. Tuan-tuan, kepimpinan itu adalah amanah. Kena ada sifat amanah. Bila sifat amanah maknanya jujur. Tuan-tuan, berasa bahawa ini adalah suatu yang dipertanggungjawabkan. Kan? Ditanggung di dunia, dijawab nantinya di akhirat, dipertanggungjawabkan. Tuan-tuan, adanya sifat amanah. Tuan-tuan dan perempuan, kadang-kadang kita mempersoalkan orang lain, amanahnya kamu, tapi kita tanya tentang diri kita, amanah tak amanahnya tuan-tuan kita. Dalam contohnya lah, jangan jauh tuan-tuan, soal melaksanakan solat saja, adakah kita benar-benar amanah mengikut ilmu yang kita telah pelajari? Bukan saja melaksanakan yang rukun dan wajib serta fardu, tetapi memperkasakan yang sunat-sunat dan yang juga yang dituntut, mustahab yang telah ditentukan dalam kitab-kitab fiqh. Tuan-tuan dan puan-puan. Baik, seterusnya tuan-tuan, sifat-sifat fatanah dan juga tabligh ini tuan-tuan. Bagaimana sifat-sifat ini diperkasakan sebagai suatu sifat yang wajib dan mustahilnya dengan sifat-sifat yang bertentangan daripadanya. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, ciri-ciri kepimpinan Rasulullah SAW ini berpaksikan kepada akidah yang jelas. Tuan-tuan, berpaksi kepada akidah yang jelas. Sebab itu Nabi SAW tidak pertaruhkan apa yang kamu akan dapat kalau kamu buat perkara yang baik bagian-bagian. Kan, taatlah kamu kepada jiran dan aku akan bagi kamu projek. Tentu tak ada tuan-tuan. Nabi menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, falyukrim jiran dia.
Kan maknanya siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan pada hari akhirat, maka naklah dia muliakan tetamunya, memuliakan jirannya, tuan-tuan. Kan? Sebab itu Nabi meletakkan asas kepimpinannya itu adalah soal keimanan, tuan-tuan. Akidah, paksinya ada soal akidah, sampai kan Nabi meletakkan asas innamal a'malu binniyat. Tuan-tuan, sesungguhnya amalan itu adalah dengannya ada niat. Niat itu mendorong seseorang itu berkepimpinannya apa, tuan-tuan. Sebab itu kalau seseorang itu kepimpinannya adalah untuk iqamatud din wa siyasatud dunya bil Islam, tuan-tuan, dia akan menjaga, tuan-tuan, setiap segi kerangka faktor-faktor kepimpinan yang boleh membawa kepada kemakmuran, kesejahteraan, kepada iqamatud din wa siyasatud dunya bil Islam ni tadi, tuan-tuan. Dan yang kedua, tuan-tuan, yang ketiga, ciri-ciri kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, tuan-tuan, meraihkan yang ramai. Ada konsep syura di situ, tuan-tuan. Kan? Sebab mentadbir dan mengurus pemimpin bukan kerja mudah, tuan-tuan. Susah, kan? Susah, tuan-tuan. Nak bayang susah tak susah, kita tengoklah mesyuarat agung saja. Kan? Sebab itu ramai orang ramai pengurusi ataupun YDP, pertubuhan-pertubuhan ataupun jawatan kuasa tertentu, bila mesyuarat agung ni, tuan-tuan, kadang-kadang takut, kadang-kadang gentar, kadang-kadang tak nak jadi pun. Kenapa? Dipersoalkan. Padahal, tuan-tuan, yang ramai-ramai ini sebenarnya saya melantik Ustaz Suhaimi sebagai masih baik pegang handphone. Kalau pegang mic tadi berhenti. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kalau sekiranya kalau katakan Ustaz Suhaimi ini dilantik, sepatutnya, tuan-tuan, yang melantik itu membantu dan memperkasakan. Contohnya, katakanlah pengurusi masjid ini kadang-kadang dilantik oleh masyarakat, tuan-tuan. Sepatutnya, tuan-tuan, dibantu. Kerana apa? Bila lantik pengurusi, maknanya dia menolong, mengurus dan memudahkan pengurusan, pembangunan dan pengimarahan masjid. Tapi apabila dia dalam keadaan yang barangkali tercuai faktor-faktor dia sebagai manusia, bukannya makhluk asing tadi, tuan-tuan, ya, maka yang melantik tadi, tuan-tuan, patut mendatangi semula, mengingatkan, saya telah mewakilkan urusan ini kepada tuan, tapi saya dapati perkara-perkara yang ini patut diperbetulkan, bagian dengan penuh adab dan juga tata susilanya, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah. Kan? Tapi tak, tuan-tuan, kadang-kadang kita ni bila nak tegur seseorang dalam soal kepimpinan, tak apa, kita tunggu mesyuarat agung, tahulah dia macam mana aku nak ajar dia, tuan-tuan. Sebenarnya apabila kita melihat kemungkaran, hendaklah kita ubah dengan segera. Falyughayyiru biyadi, hendaklah kamu ubah. Janganlah tunggu. Ada setengah orang, kita tunggu pilihan raya, kita tunggu mesyuarat agung, kita tunggu mesyuarat itu. Tuan-tuan, dah terlambat, tuan-tuan. Lebih baik, tuan-tuan, dia tengah melakukan kesilapan, tengok keadaan sesuai, dalam keadaan yang dalam keadaan yang terjaga pemeliharaan dari segi maruah orang yang ditegur dan orang yang menegur, terus membuat pembetulan, tuan-tuan. Ini syura wa amrum syura bainahum. Kerana susah, tuan-tuan, kena mendapat pandangan yang ramai. Sebab itu apa-apa pun gerakan secara berjamaah, secara berkomuniti yang dilaksanakan oleh Nabi dalam kepimpinannya merujuk kepada pendapat yang ramai. Sebagai contohnya ialah bagaimana nak mengambil ketetapan nak berperang di luar ataupun mempertahankan kota Madinah dalam soal peperangan Uhud, tuan-tuan. Golongan muda kata, ya Rasulullah, kami lebih suka bersedia di luar. Golongan-golongan yang dah merasakan peperangan di Badar, lebih baik kita bertahan di Madinah, dan kecenderungan Nabi di Madinah, tuan-tuan. Tapi oleh kerana pendapat yang lebih majoritinya berperang di luar, mengajak perang di Uhud, tuan-tuan, Nabi bersedia dan Nabi mengambil ketetapan. Dan bila mengambil ketetapan syura ni, tuan-tuan, Nabi berpegang. Tak macam orang kita, bila kita dah ambil keputusan mesyuarat, lepas dah selesai mesyuarat, kita tangguhkan mesyuarat kita dengan tasbih kafarah dan suratul as tu, beristighfar, baca suratul as supaya pegang dengan apa yang diputuskan mesyuarat. Balik dah selesai, duduk kanan. Saya tadi kalau mengikut cadangan yang tu, saya tak setuju tadi tu dia. Sepatutnya kita bukan macam tu caranya. Dah, tuan-tuan dan perempuan, inilah masalahnya. Masalahnya apa? Problem macam ni, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah. Nabi, tuan-tuan, apabila orang yang tertentu menegur golongan-golongan yang muda ini, kenapa kamu mencadangkan di Uhud sedangkan Nabi ada kecenderungan bertahan di dalam? Mereka kata, ya ke macam tu? Mereka menemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kami tak tahu pula yang Rasulullah cenderung untuk berpegang mempertahankan kota Madinah. Ya kan? Kalau macam tu, kami tarik baliklah, tak payahlah kita pergi Uhud, kita bertahan di dalam kota Madinah ni.
Nabi kata mana-mana Nabi dan Rasul apabila telah mengenakan baju perangnya untuk menanggalkannya tidak sama sekali. Maknanya apa ni tuan-tuan? Isyarat soal ketegasan dalam keputusan yang diambil berasaskan syuruk ini. Tuan-tuan dan puan yang akhir sekali, ciri-ciri kepimpinan Rasulullah ialah dakwah dan kasih sayang. Tuan-tuan, kan? Dakwah dan kasih sayang ini yang sangat tuan-tuan kita kadang-kadang terlepas pandang. Kita lebih kepada emosi dan menghukum. Nabi SAW kepimpinannya dakwah dan kasih sayang, optimis dan bersabar, sangat luar biasa tuan-tuan. Kan bila Nabi telah diserang dan dihina di Taif, tuan-tuan, Nabi dalam melindungi diri, berlindung di kebun anggur, dikatakan pengsan. Datang malaikat menawarkan apa ni tuan-tuan, pun faham ceritanya, tapi Nabi tuan-tuan tak bagi gitu. Nabi kata aku berharap mudah-mudahan akan keluarnya daripada tulang sulbi mereka zuriat yang akan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Langsung tuan-tuan dia menzahirkan kasih sayangnya kepada umat dan orang yang diserukan dengan doa yang bagus. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berilah hidayah kepada kaum aku kerana mereka tak tahu. Bila katakan kerana mereka tak tahu, dia ada tuan-tuan unsur-unsur pembelaan kepada umatnya. Wahai Allah, janganlah turun azab ya Allah. Mereka tak tahu ya Allah. Kan? Macam kita lah, kadang-kadang kita dengan anak kita kan, kadang-kadang kata, abang janganlah marah anak macam tu, dia kecil lagi. Maknanya apa? Dia tak tahu. Lainlah macam abang kan, dia berkawan dengan Ustaz Suhaimi, berkawan dengan Nazmi kan. Contohnya tuan-tuan ya, dengan kasih sayang ni tuan-tuan. Kalau kita tengok contohnya, ada seorang Arab Badui datang ke Masjid Nabawi, terus tuan-tuan pilih lokasi yang strategik dalam Masjid Nabi, terus terkencing. Selama ni tuan-tuan, sahabat tengok buntang mata tuan-tuan, terus nak meluru. Nabi kata jangan. Tengok tuan-tuan, kan soal kepimpinan dia, dakwah dan sabarnya Nabi kata jangan. Kalau kamu hambat dia kan, habis satu masjid Jami' Kajang ni disembuhnya tuan-tuan kan. Maknanya sembuhnya parah gitu. Dia di situ sudahnya tuan-tuan, Nabi menunjukkan bagaimana nak menyelesaikan. Dia kata bab orang yang kencing ni satu hal, bab nak nguruskan najis ni macam mana? Nabi kata ambillah satu timba air dan kamu jiruslah tempat yang dia terkencing tadi. Bila macam tu tuan-tuan, orang Arab Badui ni bila tengok Nabi macam tu tuan, terus dia mengisytihar, sesungguhnya aku hanya sayangkan kamu dan aku tak pedulikan orang lain. Nabi kata janganlah macam tu, sahabat-sahabat aku pun kau kena respect juga tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah. Dan banyak tuan-tuan contoh-contoh yang lain kepimpinan Rasulullah ini yang boleh kita ketahui, dan sememangnya telah banyak pun kita ketahui dari sudut kasih sayangnya yang sangat luar biasa. Dan akhir cerita tuan-tuan ialah satu ketika tuan-tuan, Nabi SAW ada seorang lelaki Yahudi tuan-tuan, saya terlupa nama dia, sangat jahat dengan Nabi tuan-tuan, sangat jahat dengan Nabi, memfitnah Nabi, kutuk Nabi, tak ada yang baik langsung tuan-tuan. Satu hari tuan-tuan, orang bagi tahu kepada Nabi, ya Rasulullah, anak si fulan orang Yahudi lelaki yang jahat ni sakit. Dan diberitakan pula budak anak dia yang sakit ni tuan-tuan selalu datang bertemu Nabi. Kadang-kadang ada yang dia khidmatkan kepada Nabi. Nabi tuan-tuan, walaupun orang tu buat jahat dengan dia tuan-tuan, dia tuan-tuan bersiap sedia dirinya pergi ke rumah orang tu. Bila orang tu tengok Nabi datang tuan-tuan, terperanjat dia. Kenapakah kau datang di sini wahai Muhammad? Sesungguhnya aku datang ingin menziarahi anak engkau yang sedang sakit. Tuan-tuan, Nabi menziarahi dan menjenguk anak dia tadi tuan-tuan, dan memegang anak dia tadi dengan penuh kasih sayang sebagai satu adab yang biasa Nabi buat tentang menyentuh dengan penuh kasih sayang. Dia kata kepada budak ni, wahai gulam, kalau engkau masuk Islam bersyahadah dengan 2 syahadah, engkau akan masuk syurga. Kan budak ni tuan-tuan takut, dia pandang bapak dia, bapak aku punya respon pula. Maka bapak dia terharu dengan Nabi datang ni tuan. Dia kata, wahai anak, engkau ikutlah kata apa yang Abul Qasim SAW katakan kepada kamu. Maka budak ni tuan-tuan, terus dia mengucap 2 kalimah syahadah. Sebaik saja mengucap 2 kalimah syahadah tuan-tuan, mati budak ni. Maka Nabi kata sesungguhnya dia adalah ahli syurga. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah yang dapat saya kongsikan antara lain yang terfikir. Tuan-tuan, mudah-mudahan mendatangkan manfaat. Terima kasih. Kembali kepada tuan pengurusi.